Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sehat, diberkati Allah dan dilemparkan rezeki seluas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni saya nak tunjuk dengan sahabat semua cara-cara penjagaan dan bagaimana kita nak ambil anakan pokok tersebut. Okey. Saya nak share dengan sahabat semua jenis hari ni yang kita nak share dengan sahabat semua adalah pokok Philodendron Cabalgusi. Ni. Nampak. Kenapa pokok ni dipanggil Philodendron Cabalgusi? Sebab ni dia punya batang macam kabel. Nampak? Batang dia macam kabel. Warna kuning. Warna kuning. Dia sebiji macam kabel wire tu lah. Nampak kan? Okey. Bagaimana penjagaan dan untuk kita memperbanyakkan macam mana? Ni hari tu saya dah pernah buat video kita tukar pasu. Nampak hari tu pasu kecil je, sekarang tengok dah besar, daun dia semakin besar. Sebab kalau kita tukar pasu ikut turn by turn ataupun ikut pasu yang sesuai, dia pembesaran dia lebih cantik, pembesaran dia cepat. Okey, ni pun sepatut kita dah boleh tukar pasu yang lagi besar. Tapi saya baru je sampai media tanah, tak sempat lagi nak tukar media dia. Sebab saya dalam seminggu lebih stok tak masuk. Sebab sekarang yang jual tu dia cakap sekam padi susah nak dapat. Tapi alhamdulillah mungkin sebabnya ada musim tuai, ada musim nak tanam padi, mungkin dia stok habis. Tapi abang tu cakap sebelum ni tak pernah ada masalah lah. Tapi alhamdulillah dah sekarang dah ada stok. Siapa yang nak order boleh cepat-cepat WhatsApp saya di awal di video ni. Okey, ni cara-cara kita nak memperbanyakkan dan bagaimana kita nak jaga. Senang je pokok ni. Alhamdulillah lah. Okey, untuk penjagaan dia, media tanah kita pakai media poros. Okey. Kurangkan tanah, lebihkan media kering. Kita kena buat media poros lah yang senang untuk kita siram biar dia tak banjir lah. Media tanah tu tak berlembab. Nampak macam media tanah yang saya pakai ni lah. Ini yang saya jual lah. Kalau siapa yang berminat boleh beli dekat saya, boleh WhatsApp terus saya. Jangan telefon, WhatsApp. Sebab kalau telefon, handphone saya tu memang dia ada, tak boleh lah. Kalau telefon tak boleh. Untuk WhatsApp ataupun untuk tanya soalan ataupun tentang tanaman, WhatsApp je saya terus. Okey, WhatsApp je saya terus. Saya akan balas. InsyaAllah lah, tak pernah lama lah. Kalau siapa yang WhatsApp tu, saya cepat je balas. InsyaAllah dengan izin Allah dipermudahkan urusan saya. Okey, hari ni Philodendron Cabalgusi ni dia tak suka dengan cahaya matahari langsung. Dia boleh kena panas, tapi dia tak boleh direct sun langsung. Nak letak tempat redup pun boleh, dia tak kisah. Tempat redup boleh, letak tempat yang sedang-sedang separuh panas boleh. Kalau ada cahaya matahari pagi, petang redup lagi bagus. Sebab kalau kita letak yang ada cahaya matahari sikit ataupun cahaya matahari pagi, dia punya daun tu akan cantik lah. Macam saya akan letak pokok ni di bahagian memang tempat dia dekat sini lah. Dia kena cahaya matahari pagi, terik pun, tapi ada saya pakai macam penapis untuk kita panas tu lah. Dia redup je lah tempat tu. Dia tak panas. Okey. Media tanah poros, baja seminggu sekali. Kalau nak letak di tempat yang terus panas tak boleh. Kena letak di tempat yang sedang-sedang. Tempat yang macam contoh redup pun boleh, separuh panas pun boleh. Okey. Nampak? Besar. Kalau kita ikut turn by turn,
Kita dah ikut pembesaran dia lebih besar, lebih kita taruh pasu besar, ikut turn by turn. Kalau pokok pilo ni, sahabat-sahabat semua, kalau yang baru pemula nak tanam pokok pilo, okey je. Pokok pilo dia tak banyak sangat masalah lah. Sekira bagi saya tu senang daripada keladi. Okey, saya nak tunjukkan cara-cara nak potong dia tu lah. Okey, jom kita tengok cara-cara untuk kita potong Philodendron Kabelgusi ni. Okey sahabat semua, jom kita tengok cara-cara untuk memperbanyakkan Philodendron Kabelgusi. Okey, nampak. Okey, dekat sini dia ada akar angin. Nampak tak? Akar angin tu kita potong di bahagian bawah. Mana ada akar angin tu, kita potong di bahagian bawah. Nampak ni. Ni namanya akar angin. Jap saya tunjuk. Okey, ni. Ni akar angin. Jangan kita potong di bahagian atas akar angin. Kita potong di bawah bahagian akar angin. Kalau pokok pilo-pilo ni memang semut suka duduk. Tapi kalau jenis semut macam ni, dia semut rambutan tau. Semut pokok rambutan. Tak apa, sebab semut pokok rambutan ni dia akan ambil, macam contoh, dia tak akan matikan pokok. Pokok alhamdulillah sihat, tak ada masalah pun dekat rumah saya. Jangan semut yang jenis semut duduk dalam tanah. Semut yang duduk dalam tanah tu tak okey. Tapi kalau semut yang semut rambutan ni, dia tak apa. Sebab semut rambutan ni, dia kalau ada contoh ulat ke hama ke dekat pokok tu, dia akan makan. Dia tak akan duduk dalam tanah. Dia tak akan duduk dalam tanah. Dia akan duduk dekat batang-batang pokok. Tapi kalau pokok kita tak ada hama, tak ada ulat, dia tak adalah semut tu. Okey. Ni pun semut tu tak banyak, ada dalam 2-3 je. Kadang-kadang mungkin manis kot pokok-pokok jenis pilo-pilo ni. Memang kebanyakannya pilo-pilo saya mesti ada semut. Kalau pokok keladi ataupun lain dari pilo, okey je. Mungkin batang dia manis kot, tapi saya tak pernah rasa pula. Okey. Kita potong di bahagian bawah. Okey. Di bahagian bawah sini. Nampak tak sahabat semua? Okey, saya potong dekat sini. Nanti saya akan tunjukkan macam mana tadi saya cakap akar angin tu. Okey, ni first time saya potong pokok ni. Tak pernah potong lagi lah. Tapi kebanyakannya pilo yang lain saya buat cara macam ni juga. Alhamdulillah lah, hidup. Okey. Okey, perlahan-perlahan sampai dia potong habis. Nampak. Lepas tu kita tarik. Pastikan akarnya ikut sekali. Nampak ni. Ni akar angin. Okey. Nanti saya tunjukkan selepas saya dah cabut tu. Ni akar dia ada 2. Okey, alhamdulillah dapat 2. Nampak ni. Nampak. Dia akar angin. Di mana ada akar angin, kita potong di bawah akar angin. Saya dapat ni 1. Ada 2 daun, ada daun baru nak tumbuh. Okey, yang ini 1 daun saya dapat. Nampak dia ada akar angin. Nampak. Okey, kalau kita dah potong, lepas tu kita ikut akar angin tu, tengok berapa daun kita boleh dapat. Macam ni lah caranya. Okey, lepas tu kita tanam. Jom. Okey, ni media tanah yang saya pakai. Okey, untuk pokok baru saya tak akan tambah tanah lah. Semata-mata saya pakai media hormos yang saya bancuh lah. Nampak ni media hormos yang saya campur. Dah siap campur, kita pakai ni. Selepas 2 minggu ataupun 3 minggu baru kita boleh campur dengan tanah. Okey, kalau untuk pokok baru memang saya tak campur dengan tanah. Semata-mata saya pakai hormos sahaja. Okey, jom. Okey, kita pakai pasu yang
agak besar sikit. Ni ada 2. Ni saya nak letak yang ada 3 daun, 2 daun nak masuk 3 tu, yang satu lagi 1 daun saya akan letak sini. Okey. Saya pakai media tanah yang saya cakap tadi lah. Okey, kita masukkan separuh. Okey. Kita masukkan separuh. Okey, ni ni yang tadi nampak ada 2 daun. Ni 2 daun yang dah besar. 2 daun yang dah besar, ada tumbuh daun baru. Okey. Kita jangan takut potong. Ini saya potong ni, yang keluar ni, yang atas daun baru. Sebab masa saya beli tu, tuan yang jual tu memang dia tinggal 1 je. Tapi saya nak sangat sebab susah nak dapat pokok kabel gusi ni. Memang susah sangat nak dapat pokok kabel gusi ni. Sebab dekat Malaysia memang tak banyak lah. Memang tak banyak. Tak macam dekat Indonesia banyak. Macam-macam tanaman ada. Okey, ni kalau ada pun memang jual dia mahal. Memang mahal. Sebab pokok pilo-pilo ni dengan pilo kabel gusi ni, dia memang harga tak akan turun. Dia tak macam keladi. Harga tak akan turun sebab dia tak banyak. Dia punya pokok tu tak banyak koleksi. Kebetulan hari tu saya nampak, saya terus beli. Saya tanya harga, saya terus beli. Masa tu saya beli, daun dia kecil. Saya tunjukkan ya. Okey. Perbezaan saya beli dekat kedai dan saya jaga. Memang media hormos yang saya jual ni memang terbuktilah bagus sangat. Sebab apa terbukti bagus? Ni saya tunjukkan. Okey, sahabat-sahabat semua tengok ya. Sebelum saya tukar media tanah saya kalau beli dekat kedai, saya akan tukar media hormos saya. Saya tukar tanah tu, saya akan buang tanah yang saya jual kat kedai. Saya tukar dengan media saya sendiri. Okey, berapa bulan, tak sampai pun sebulan, cepat pembesaran dia. Okey, tengok ya. Ini daun yang bawah sekali. Nampak? Ni daun yang masa mula-mula saya beli. Nampak kecil. Ni daun bawah. Kita boleh nampak daun bawah. Nampak? Sebab dia di bahagian bawah. Ni ya. Dia bahagian bawah. Yang bawah-bawah ni semua daun kecil. Nampak ya ni? 1, ni 2, 3. Okey, 3, ni 4. Semua daun bawah. Sebab Philodendron kabel gusi ni, jenis-jenis pilo ni, dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Dia ada akar angin. Nampak ni akar angin. Kalau dah terkeluar akar angin ni, kita kena tukar pasu sepatutnya. Okey, kalau dah ada nampak akar angin macam ni, kita kena tukar pasu. Okey, masukkan akar angin ni semua ke dalam tanah. Jangan ada yang terkeluar dari pasu. Bila terkeluar dari pasu, untuk pembesaran pokok tu dia cepat. Kalau akar angin dalam tanah, pembesaran pokok tu cepat. Kalau kita biarkan akar angin tu dekat luar macam ni, luar pasu macam ni, dia nak cari tanah tu, nak tumbuh akar yang macam ni. Okey, ni ada contoh. Okey, nampak? Kalau dia dah duduk dalam tanah, dia akan keluar akar dia macam ni. Kan nampak beza? Okey, yang ini akar dia tak bercabang-cabang. Dia tak keluarkan cabang akar. Okey, bermaksud kena duduk dalam tanah. Kalau bila dah masuk dalam tanah, okey, yang ini dah masuk dalam tanah, saya ambil tadi, dia dah masuk dalam tanah, dia akan keluar macam ni, nampak? Bila akan keluar macam ni, pokok cepat membesar, daun cepat membesar. Itu saya cakap, kalau ada akar angin terkeluar dari pasu, cepat-cepat tanam, cari pasu yang besar. Sebab dia nak keluarkan akar macam ni. Dia akan bercabang-cabang. Kalau akar bercabang-cabang, dia cepat membesar. Tengok perbezaan. Mula-mula saya beli, memang orang yang jual cakap. Dia cakap daun memang tak besar-besar, dia cakap. Tapi memang saya selalu dah banyak beli dengan dia. Bila saya tunjuk gambar yang saya pernah beli dekat dia, dia terkejut. Macam mana saya jaga boleh besar macam tu. Ada yang pokok sama besar dengan saya beli dengan dia, dia baru memperbanyakkan, baru tanam, saya beli dengan dia, ada satu pokok tu sama juga. Bila saya pergi, saya tunjuk, saya kalau pokok dah besar, saya akan tunjuk dengan dia yang saya beli dengan dia ni.
Dia memang sukalah tengok tanaman saya. Dia akan tanya, pokok tu dah besar mana sekarang, saya akan tunjuk dengan dia. Ni hari tu pun saya tunjuk dengan dia, pokok ni daun dah besar macam ni. Dia suka sangat. Okey, ni nampak. Ni daun pertama. Okey, saya terus tukar pasu, dia keluar daun macam ni. Dia besar sikit. Nampak dah besar sikit. Lepas tu pucuk baru yang saya potong ni memang saya tak sayang lah, sebab dia akan membesar lagi. Kalau kita sentiasa potong dia punya akar angin ni kan, kita potong, ambil daun baru, dia lagi cepat membesar, keluarkan tunas baru. Nampak ni, daun baru. Daun baru lebih besar dari daun lama. Nampak? Besar. Memang beza sangat. Saya tunjukkan ya, perbezaan daun baru dengan daun yang mula-mula saya beli dengan dia. Memang dia letak dekat pasu kecil je. Dah setahun lebih memang dia tak tukar-tukar pasu. Dia tak pernah tukar pasu. Pokok tu dekat pot kecil dalam kaca. Dia memang, sebab pokok ni jenis mahal tau. Jenis mahal. Memang dia akan letak untuk koleksi-koleksi dia yang berharga lah kononnya lah. Memang pokok ni memang mahal. Masa mula-mula beli tu dia beli dalam harga memang mahal lah. Ada yang 1,000 lebih, ada yang paling murah pun 800, 900. Okey. Okey, perbezaannya tengok. Ni daun yang perbezaan dia. Nampak? Ini daun yang mula-mula saya beli. Memang banyak daun masa tu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi satu pun tak besar. Okey, nampak perbezaan. Berapa tu? Berapa kali ganda tu daun dia besar. Ni yang kecil, ni yang besar. Nampak? Besar sangat. Okey, besar sangat. Ikutlah tips saya, insya-Allah dengan izin Allah, pokok sahabat semua sihat. Kita tukar cepat-cepat, tukar pasu. Kalau lagi besar, kita lagi tukar besar. Kalau ada akar angin terjuntai-juntai macam saya cakap tadi tu, okey, akar angin mesti duduk dalam tanah. Bila akar angin duduk dalam tanah, dia akan cepat membesar, cepat keluarkan daun besar. Contoh tanaman saya lah. Okey, contoh tanaman saya. Okey, kita dah bubuh tadi separuh tanah, kita letak. Okey, akar dia besar, kita gulung dia. Akarnya besar tu kita gulung je dalam pasu tu, tak apa. Okey, kita gulung. Kita letak dia betul-betul. Okey, nampak? Kita letak lagi media tanah. Tapi saya tak pakai tanah langsung. Saya pakai media kering lah, hormos yang saya jual tu. Media kering hormos yang saya jual. Okey, nak letak baja boleh. Yang hormos yang saya buat ni, yang memang untuk saya, memang saya dah campur dengan baja. Tapi yang saya jual tu tak ada baja lah. Tapi ni pun dah kira organik juga ni yang saya buat ni. Hormos ni, dia dah macam organik juga. Okey, nampak. Okey, ni satu. Satu lagi kita pot yang agak sedang. Nanti selepas beberapa minggu, 2 minggu ke macam tu, kita tukar pasu yang lagi besar. Lepas tu baru kita letak tanah. Baru kita letak tanah. Okey, kalau pokok yang baru tak payah letak tanah. Okey, nampak dah. Dah jadi 2 pasu. Okey, tu tip dari saya. Pokok ni boleh kena cahaya matahari, tapi jangan deret langsung. Media tanah poros. Baja seminggu sekali. Siram tak kisah, boleh siram waktu panas tu siram 2 kali. Kalau waktu hujan siram sekali. Kalau pot dia basah tak perlu siram pun tak apa. Dia tak kisah. Senang. Kalau siapa yang permula tu, tanamlah pokok pilo, jenis pilo-pilo. Memang kira senang lah nak jaga. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ni. Pokok pilo. Nampak kabel gusi. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa tonton video saya sampai habis. Like, komen dan subscribe. Kalau ada iklan, jangan di skip. Support video saya. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.